Relax bro. Kembali kita dalam podcast Relax Bro, episod ke-27. Jangan lupa untuk follow kami di semua media platform. Semua platform media sosial kita di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify untuk kelestarian podcast. Tapi jangan lupa komen, jangan lupa share dan juga follow lah. Walaupun kita ni masih lagi orang kata new kids on the block, but kita dah ada 27 episod dok. Yep. So tak ada new kids on the block sangat. Topik yang kedua untuk kita bincang hari ini adalah berkenaan dengan satu isu yang sejak 3-4 hari ni mendapat liputan akhbar yang agak luas dan dia bermula kecil tapi dah escalate sampai ke level yang di-Pertuan Agong, membuat kenyataan isu berkenaan dengan stokin yang ada kalimah Allah di KK-Mart. Dia soalan dia boykot atau tidak ni kita nak kena bincang dok. Boykot atau tidak ini kita nak kena bincang. Tapi kes terbaru ni yang membawa keresahan dan juga bukan keresahan umat Islam, keresahan orang bukan Islam dan juga kemarahan orang Islam, keresahan orang bukan Islam bila tengok reaction orang Islam kali ni, dan dia jadi lebih dramatik sebab dia berlaku dekat bulan Ramadan. Dia so kita punya sensitivity bulan Ramadan dan rentetan juga daripada 7 Oktober. 7 Oktober. Gaza yang tak habis-habis lagi pembunuhan sampai sekarang. So rentetan. Jadi KPUM, Ketua Muda Malaysia kita telah pun menemplak pengurusan KK-Mart dan menyatakan bahawa permohonan maaf saja tidak mencukupi. Walaupun saya tengok permohonan maaf Datuk KK Chai ni, owner KK-Mart siap menangis ni. Saya tak tahu lah. Saya bukan hak kita nak menilai di ikhlas tak ikhlas. Dia tak, bukan hak kita. Tapi KPUM Dr. Akmal Saleh kata tak cukup. Jadi dia desak dia desak satu, saya tak silap saya, dia desak untuk KK-Mart menunjukkan kain rentang permohonan maaf di semua KK-Mart branch, KK-Mart seluruh negara, dan dia juga menggerakkan agenda boykot sahaja KK-Mart. Tapi yang lagi menariknya, ada dapat tentangan yang hebat daripada pemimpin DAP dan juga MCA. Yang ini sampai ke level Setiausaha Agong DAP, YB Anthony Look, yang menyatakan beliau tak setuju dengan kesaan Dr. Akmal untuk boykot. Jadi boykot tak boykot ni benda yang kita nak bincang. Dok, sejauh mana kita nak boykot dok? Sampai bila kita nak boykot dan adakah kita perlu boykot berterusan? Yang ini kita nak kena be very clear. Disclaimer, kami di Relax Bro ni pun tak setuju dengan apa yang berlaku di KK-Mart. Kami juga merasakan bahawa apa yang berlaku tu melampau. Stokin ada kalimah Allah adalah satu perkara yang melampau. Dan I think we need to be very critical lah dok. Kenapa benda ni terus berterusan berlaku? Dia gila. Keyword dia ni isu sensitivity umat Islam. Dia sensitivity Melayu dan umat Islam dalam konteks negara kita hari ni lah. Banyak kes-kes ni sebelum ni. Okay. Walaupun tidaklah beratus-ratus, tetapi puluh-puluh tu sampai. Contoh isu kalimah Allah ni dah lama. Wording tu, penggunaan wording tu satu bab. Kita dah sampai masuk mahkamah semua. Sampai masuk mahkamah semua, fight lah buku, Bible terjemahan tak terjemahan, itu satu bab ni lepas. Tapi yang terkini punya, dalam pentadbiran yang kerajaan terkini ni, beberapa isu-isu yang menyentuh sensitiviti Melayu dan Islam dalam negara. Contoh isu Kampung Baru tempoh hari. Kemudian isu kenyataan salah seorang juga DAP punya pemimpin yang mencadangkan supaya dilibatkan dilibatkan wakil daripada bukan Islam dalam MKI ataupun ahli kuasa yang membincangkan soal perundangan syariah. Kemudian dibangkitkan lagi kemarahan umat Islam ni, isu global. Itu isu Gaza sejak 7 Oktober lepas sampai sekarang tak habis-habis lagi isu tu. So then tiba-tiba timbul pula isu yang seperti ni. So jadi kadang-kadang kita macam nak kata juga, korang tak faham bahasa ke ni? Jadi bahasa mudah kan? Cuma bila balik kepada disiplin soal boykot ni kita kena ada disiplin boykot ni.
Disiplin dia nombor satu sekali lagi, kita kena tahu bahawasanya kita kena bagi tu benda yang dibolehkan dalam Islam dulu. Islam agama yang mengharuskan urusan muamalah jual beli. Okey, muamalah jual beli ni dengan semua pihak, termasuk dengan non-Muslim, termasuk dengan Yahudi, termasuk dengan Kristian, termasuk semua. Boleh. Selama mana? Ada syarat dah. Okay, selama mana apa? Selama mana satu, urus niaga yang halal lah. Kedua, urus niaga yang mana tak mengancam Islam dan umatnya. Kalau benda tu mengancam Islam dan umatnya, benda tu tak boleh dalam Islam. Benda tu tak halal, tak boleh dalam Islam. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran apa, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum aw tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tak melarang kamu berurusan dengan kumpulan-kumpulan manusia, golongan yang mana mereka ini tidak memerangi agamamu dan tidak menghalau kamu keluar daripada negerimu, okay, untuk kamu berlaku baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Allah Ta'ala untuk kita berurusan. Okay? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersifat adil, muqsid. Okay. So clear. Dan dalam hadis juga kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari, Nabi SAW membeli pakaian ataupun membeli barangan daripada Yahudi. Okay. Dan baginda SAW berhutang. Dan baginda mencagarkan dir'. Dir' ni pakaian baju besi Nabi, baju perang besi. Cagar sehingga Nabi SAW wafat. Baju tersebut perang masih ada di tangan Yahudi tersebut. Maksudnya, saya nak bagi tahu kepada orang bukan Islam. Islam agama yang tak larang berurus niaga dengan bukan Islam. Jangan fikir kata kita ni agama yang tak boleh, rigid, tak boleh berniaga. Tak. Boleh. Harus. Okay. Boleh berpartner dengan bukan Islam. Boleh berpartner dengan orang Cina. Orang yang beragama Buddha, orang yang beragama Kristian dan sebagainya. Boleh. Tidak dilarang di dalam Islam. Itu asas yang kita kena faham dulu. Okay. Kedua, bila yang tak bolehnya? Boykot. Bila yang tak boleh, nak kena boykot dan sebagainya. Bila saya katakan tadi, bila ada ancaman kepada Islam dan ancaman kepada umat Islam. Apa contoh ancaman kepada Islam? Dalam situasi stokin ini, betul dia bukan ancaman secara direct. Perang, ke orang nak perang kita ke, nak tembak kita ke, tak. Tapi ancaman satu penghinaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu perkara yang sangat besar di sisi kami. Ini perkara besar, bukan perkara kecil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan diletakkan di kaki. Ini yang membangkitkan sensitiviti. Gabung dengan isu-isu yang lain, dia membangkitkan kemarahan. So nak kata, kalau orang bukan Islam kata dalam konteks dia, stop lah, janganlah marah. Tak boleh. Kita tak boleh nak stop orang marah. Memang orang marah. Kita kata sabarlah. Orang marah kita pula. Betul. Walaupun hakikatnya memang kena sabar. Memang kena manage kemarahan. Cara nak manage kemarahan tu, bagaimana cara kita nak manage? Boykot Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Boykot. Boleh, tak ada masalah. Boykot lah. Starbucks terkesan. Nasir Vincent Tan sampai memaklumkan 47 million. 47 juta. Okey. Kemudian lagi McDonald. Kena. Dia boykot. KFC Kena. juga terkesan. Cuma dalam boykot ni saya ambil contoh dalam hadis, pembuktian dalil dalam agama. Ada pembuktian boykot, contoh hadis Thumamah bin Uthal. Saya rasa kita pernah cerita kat sini hadis ni. Apabila Thumamah di baru masuk Islam, dia di perintah oleh Nabi SAW untuk ke Mekah buat umrah. Thumamah sampai di Mekah, orang Arab Quraisy permainkan dia. Oh, sabauta, dia kata. Sabauta? Macam seolah-olah macam kata, oh hang dah pilih geng sana. Maknanya pilih ikut Muhammad lah. Pemain. Bila dia kata macam tu, Thumamah kata, wallahi, dia kata, la ya'tiyannakum minal yamamah hintah. Apa ni? Habbat hintah. Hatta ya'zana ilaiha Rasulullah SAW. Hadis Bukhari. Maksudnya, takkan sampai, aku kan pastikan, takkan sampai kepada korang ni sebutir biji gandum pun daripada Yamamah. Yamamah ni pengeksport gandum. Yang hantar gandum ke Mekah. Okay? Jadi,
Sumamah ni dia orang sana. Dia kata, kau pemain aku. Aku akan pastikan takkan sampai gandum kat tempat kau. So ini contoh boykot dalam urus niaga jual beli yang berlaku. Dan Nabi SAW tak larang benda tu. Sebab engkau permainkan agama. Aku masuk Islam, apa masalah? Betul. Kenapa engkau nak mempermainkan isu agama? Sama macam isu kalimah Allah disukin ini. Ini isu yang berkaitan dengan kepercayaan umat Islam. Okay, so tolong jaga sensitiviti ni. Cuma next isu yang perlu kita bahaskan adalah implikasi daripada tindakan kita. Dan apa solusinya? Islam ni agama yang dinamik, yang memikirkan penyelesaian kepada sesuatu permasalahan. Dia bukan kata beri titik noktah, tak ada penyelesaian. Okey, contoh penyelesaian yang kita ada. Penyelesaian dari sudut penguatkuasaan. Mungkin kita boleh fikirkan pemberkasaan undang-undang yang menyentuh soal sensitiviti agama dalam negara. Kerana Islam agama persekutuan. So kita nak kena clear bab tu. Okey, tingkatkan jumlah ataupun jumlah denda ataupun jumlah hukuman ke atas mereka-mereka yang melakukan hal seperti ini. Sebab benda ni dia akan ada nanti, dia akan ada sampai masa dia akan ada. Lepas tu minta maaf. Lepas tu minta maaf. Itu standard. Cuma bab maaf tu saya nak sentuh lagi. So itu kita kena clear bab tu. Contoh lagi, antara perkara yang perlu kita fikirkan implikasi benda ni. Solusi contoh. Kita kata boykot. Yang bekerja dalam tu orang Melayu kita, orang Islam kita. Okay, contoh, kalau kita boykot mereka, syarikat-syarikat ini rugi. Saya cakap umum, KK-Mart ke, Starbucks ke, McDonald ke, KFC ke, apa ke yang kita boykot ni, orang yang bekerja dalam dia orang Melayu, anak Melayu Islam kita. Okay, kita senang cakap, kita kata boykot. Dia orang cari kerja lain. Sepatutnya kita kena fikirkan solusi untuk mereka. Replacement. Saya tambah sikit sebab ada argument against tu, dok. Orang kata you cari je lain lah. Kita cari sikit, yalah rezeki ni dengan Allah Ta'ala, bukan dengan McDonald, bukan dengan Speedmart. Macam mana, dok nak jawab tu? Tak betul lagi Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena faham hadis yang Nabi sebut, lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la khalaqakum mithla at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Maksudnya, kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan jadikan kamu seperti burung. Dia keluar di siang hari, okey, kosong perutnya, balik di malam hari penuh perutnya. Maksudnya burung buat apa? Burung terbang makanan masuk dalam mulut ke? Usaha juga. Usaha dan kerajaan kena sediakanlah platform untuk dia orang. Dia orang dah berusaha tinggalkan tempat yang dia orang bekerja sekarang, katakan tinggalkan McDonald. Dia orang nak kena cari rezeki lain. Dia orang nak kena usaha. Kita yang cakap sedap ni senanglah kena kat kita. Anak kita kerja kat situ, anak kita tak dapat kerja, contohnya. Marah siapa? Oh, perjuangan. Marah siapa? So ini isu dia. Kita replacement, fikirkan. Okey, contohnya, saya cadangkan, kalau nak buat betul-betul, Ketua Pemuda UMNO ataupun siapa-siapa kita menyokong gerakan ini untuk boykot ini, okey, kita tawarkan peluang pekerjaan. Di mana? Di kedai mana? Bagi. Sediakan peluang pekerjaan kepada mereka. Okey, keluar kita. That's boykot akan ada implikasi. Kalau setakat macam ni, dia buruk balik kepada ekonomi orang kita. Kita juga nampak buruk. Kemudian bagaimana supplier dalam kedai-kedai ni semua, ada orang Islam juga. Ada yang buat kecil-kecil. Ada. Saya tak cakap KK-Mart sahajalah. Umum. General. So ini kena fikir solusi. Islam saya katakan agama yang buat tindakan dan ada solusinya fikir. Dan fikir implikasinya. Dan plan, apa plan cadangan kita. Sebab tu saya minta supaya Kongres Ekonomi Bumi Putera, sentuh sikit lah ni. Dah hilang lah, tak ada bunyi dah. Bunyilah lagi. Masa ni lah bercakap soal Kongres Ekonomi Bumi Putera. Cakap betul-betul, tekan betul-betul, perkasakan kat mana kita nak bantu mereka-mereka yang mana berurusan dengan perkara-perkara yang perlu diboykot contohnya. Boleh ke kita compete dengan KK-Mart? Buatlah. Ini kita kena buat. Jangan cakap je. Jangan cakap saja. Sebab tu kata Nabi dalam hadis. Okey. Ini menarik. Bila Nabi sampai di Madinah, orang Islam menghadapi masalah. Kerana pasaran ekonomi di Madinah dikuasai oleh siapa? Jus, Yahudi. Yahudi kuasai pasaran ekonomi di Madinah. Tapi apa Nabi buat? Nabi suruh boykot terus? Tak. Sebab apa? Sebab Yahudi tersebut ada perjanjian damai dengan Islam sehingga terbentuk Piagam Madinah. Okey. Itu kita kena faham betul. Nabi tak suruh boykot. Tapi Nabi buat apa? Nabi create new market. Pasaran baru.
Sehingga kan disebut hadza suqana, ini pasaran kami. Sebab tu yang Abdul Rahman bin Auf ditunjuk kepada ditanya bila dia dipersaudarakan dengan seorang sahabat di Ansar, dia minta, dia kata dullani ala suqil Madinah, tunjukkan kepada aku pasar Madinah di mana. Dia masuk dalam pasaran Madinah, dia bersaing dengan mereka. Islam terkenal sebagai peniaga-peniaga yang amanah, pegang dengan amanah. Jadi dia create that brand, very strong brand. Itu yang menyebabkan dia lestari. Nampak tak? Susah saya beritahu benda ni sebab kita tak nak masuk dalam pasaran, tak nak bersaing dalam pasaran, lepas tu kita nak musnahkan pasaran orang lain hingga kita terkena musibah tersebut. So, buat sesuatu tindakan, bagi ada plan, bagi ada bincang implikasinya dan apa solusinya kepada kita, pada umat Islam. Sekarang ni sepatutnya fikirlah. Orang Islam patutnya inisiatif kerajaan yang perlu diambil, contohnya membantu pemerkasaan ekonomi ni, SME ni, Bumiputera, kedai-kedai makan Melayu Islam Bumiputera, bantu perkasakan ekonomi mereka. Baru kita masuk dalam situasi persaingan yang sihat seperti mana yang berlaku di zaman Nabi SAW. Tak, stop dekat tu. Sama satu lagi. Okay, bila ada penghinaan-penghinaan yang macam ni, contohnya zaman Nabi SAW, zaman Nabi dulu, bila dah ada perjanjian damai, kau jangan cari pasal. Sebab tu bila Yahudi Madinah buat perjanjian damai dengan Nabi SAW, bila penyair mereka, Ka'ab bin Al-Ashraf, hina Nabi dengan syair-syair dia. Dia selebriti top popular. Virality dia cepat. Hina Nabi. Okay, Nabi kata kepada sahabat, man li bi Ka'ab, siapa boleh hukum Ka'ab untuk aku? Sahabat Muhammad bin Maslamah pergi cari, potong kepala. Tapi itu kita tak boleh buat dalam situasi sekarang. Cuma saya nak bagi tahu, okay, situasi seperti itu kita kena elakkan. Sebab sekarang bukan keadaan itu. Tapi saya nak bagi tahu mesej yang saya cuba nak sampaikan pada penonton sekalian. Apa yang berlaku ini kita tak nak bawa kepada itu. Tak nak bawa kepada pergaduhan, percakaran, peperangan. No. No such thing. Kita nak hidup dalam keadaan amai dan damai, kestabilan yang kita nak jaga. Jadi sebab tu kita tak nak perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti umat Islam ni berlaku. Full stop. Dan kerajaan kena ambil satu tindakan yang tegas. Tentunya kita mendukung penuh titah yang di-Pertuan Agong, minta supaya diambil tindakan yang tegas dan keras atas isu yang seperti ini supaya tak berulang lagi. Kalau tak, dia akan ada. Pelik sebab apa? Sebab setiap kedai-kedai macam ni, dia ada QC dia, quality control. Pelik, QC quality control ni akan cek semua benda. Saya pernah hantar barang nak masuk ke 7E. Sampai sekarang tak selesai. Sebab QC tak lepas. Kita benda kecil lah, tolong kawan-kawan. Okay, so nak masukkan barangan dia nak masuk dalam 7E tu, hantar sampai hari ni tak lepas. Setahun lebih. So, jadi kita nak cakap macam mana? So, kalau betul-betul stokin, macam mana dah nampak kalimah Allah tu boleh lepas? Jelas. Stokin putih kalimah Allah. Bukankah ada khat yang mereka tak tahu baca? Tulis ALLAH. Kalau macam khat, contohnya buat ada apa dia panggil kaligrafi, khat yang tulus ke apa, kebala ke kufi ke, dia orang tak tahu, dia orang ingat design, that's fine. Kita boleh terima lah benda tu. Cuma last untuk saya lah, banyak benda ni panjang geram. Maaf. Pasal maaf tu apa lagi? Bulan puasa ni bulan kemaafan. Allah Maha Pengampun. Betul. Sebab tu dalam hadis itu buat apa? Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ampun. Allah Maha Pengampun. Maha Pemurah. Dalam bulan Ramadan ni pengampunan Allah maha luas. Kemaafan yang Allah bagi maha luas. Dibuka pintu langit untuk menerima pengampunan ataupun menerima permohonan maaf daripada hamba-hamba. Tapi kita tak bersifat nak bermaaf. So ini kita kena ambil muhasabah. Betul, kita kena turun balon, saya sokong, balon lah, boycott lah. Okay? Tapi boycott yang ada, saya katakan tadi, fikirkan ada objektif dia, very objektif, kena fikir implikasi dia dan kena cari solusi dia. Teruskan benda tu, tak ada masalah. Tapi pada masa yang sama, apabila hukuman telah diambil, sekiranya selepasnya mereka dikenakan tindakan, mereka kerugian dan sebagainya, tindakan telah diambil, hukuman telah diambil, kesan yang telah ada pada mereka, kita kena pergi ke next level lah. Kita maaf lah.
Nabi SAW, Allah lalu sebut apa dalam Quran? Wa in janahu lis-salmi fajnah laha fatawakkal 'ala Allah. Sekiranya mereka merendahkan sayap mereka untuk berbaik dengan kamu, berbaiklah kamu dengan mereka. Berapa kali Nabi berbaik dengan Yahudi, berjanji dengan Yahudi, walaupun Nabi tahu Yahudi ini membohong. Al-Quran cakap declare Yahudi pembohong. Hadis cakap declare Yahudi pembohong. Okay, bunuh, dusta Nabi-Nabi mereka dan sebagainya. Tapi bila main nak damai, Nabi damai. Okay. Itu Islam ajar. Tapi dalam keadaan kita berhati-hati dan meletakkan satu garis merah. Bahawasanya, you tak boleh lepas border ni. You lepas border ni, kita gaduh. So next level, bulan Ramadan ni kita carilah penyelesaian yang baik. Dalam keadaan hukuman diambil, tindakan tegas yang telah diambil, boykot pun telah dibuat, dah dibuat, terkesan besar kepada KK Mat sendiri. Dan saya tak pasti next level, apa kerajaan nak perlu ambil tindakan. Kerajaan kena show very strong punya decision supaya menenangkan keadaan dan kemarahan umat Islam dalam negara. Wallahualam. Saya nak tambah pun banyak dah dok cakap tu. Tapi okey. Pertama sekali, kita jelas apa yang KK Mat buat adalah benda yang melukakan hati rakyat, orang Islam secara keseluruhan. Termasuklah kami di Relax Pro. Marah, ya kita marah. Tetapi kita juga kena ambil maklum bahawa pemilik KK Mat telah pun meminta maaf. Kita terima pemaafan, tapi kita rasa itu tidak cukup. Ya. Tapi bila tak cukup tu, kita nak kena clear. Tak cukup dekat mana? Tak cukup dekat mana, dan kalau kita decide nak boycott, kita nak boycott lama mana? Okay, saya pergi pada yang tak cukup. Banyak benda-benda yang berlaku yang mengguruskan hati orang Islam ni, dok. Dia sebab tak ada clariti dalam undang-undang. Undang-undang berkaitan dengan agama ni banyak jatuh di peringkat negeri. Jadi bila undang-undang yang berkaitan dengan isu kalimah Allah ni, sepatutnya, sebab dia adalah, Islam adalah agama persekutuan, termaktub dalam perlembagaan. Apa saja perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan agama Islam mesti letak di federal law. Mesti ada di federal law. Memang kita tahu ada banyak undang-undang yang elemen jenayah yang ada di peringkat federal, tapi isu kalimah Allah ni sendiri akan membawa kepada ketidaktenteraman. Pada ketidaktenteraman masyarakat. So, kalau nak pakai angle tu pun, saya rasa dah masanya untuk mungkin pemuda UMNO sendiri terlibat dalam proses untuk review undang-undang yang sedia ada, menekan dan mendesak Menteri Agama, Menteri KDN, Menteri KPDN HCP contohnya, duduk and bincang. Adakah undang-undang sedia ada ni cukup? Kalau tak cukup, yang mana tak cukup dan macam mana nak bagi dia cukup? Sebab apa? Akhirnya, kita tak nak lagi situasi yang mana dia buat salah guna isu kalimah Allah, akhirnya dia cukup dengan meminta maaf. Kalau boleh, macam Dok kata tadi, okey, kita compound. Salah 1 juta, 5 juta maksimum, 20 tahun penjara, ataupun 3 tahun penjara minimum. You have to put a tangible measures. Mesti ada satu undang-undang yang kita boleh tengok, boleh ukur keseriusan kerajaan untuk tidak membenarkan mana-mana pihak main isu-isu macam ni. Itu nombor 1. Nombor 2, kita dah escalate isu ni, Dok. Ketua Muda UMNO pun dah escalate isu ni sampai ke level yang di-Pertuan Agong. Tapi ada terbaru statement yang di-Pertuan Agong. Dia kata kena gubal undang-undang. Dia kata perincian peraturan, kawalan dan penguatkuasaan undang-undang. So, kita ikut titah yang di-Pertuan Agong. Macam saya kata yang pertama tadi tu, review dan tambah jika perlu. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, kita dah escalate. Ini pandangan saya lah, Dok. Kita tak setuju dengan keadaan berlaku, tapi kita nak escalate sampai mana? Sampai mana dan sampai bila? Mesti ada, macam Dok katalah, di bulan Ramadan ni, kita ambil hikmah bulan Ramadan ni, kita memaafkan. Tapi bukan memaafkan saja, sebab perkara pertama tadi tu nak kena buat. Nak kena tambah baik undang-undang, nak kena penalize. Mesti ada, kita mesti penalize. Supaya orang tak nampak benda ni sebagai satu benda yang boleh dianggap mudah. Aku buat salah, terlepas. Tak boleh. Tapi kita pergi ke fasa kedua, yang mana kita nak memaafkan. Boleh boykot. Itu orang kata keputusan peribadi. Nak boykot lah, suka hatilah nak boykot. Saya pun boykot. Saya pun geram. Saya boykot lah. Tapi tak adalah saya nak boykot sampai bila-bila. Sebab macam Dok kata tadi, kalau kita boykot sampai bila-bila, akhirnya orang Melayu Islam juga yang terkesan. Jadi kita nak boykot. Contoh kita kata kita nak ajar sikit khidmat ni, kita boykot sebulan. Kita boykot sebulan, selesai. Sebab apa? Kita kena ingat masa mula-mula dulu,
kita buat BMF, Buy Muslim First, ekonomi orang Cina terkesan. Maksudnya, agenda boykot orang Melayu terhadap ekonomi yang dikuasai oleh orang Cina memang ada impact. Jelas impact tu. BMF dulu, masa ISET dulu, memang terkesan. Jadi, kita boleh mengajar, objektifnya untuk mengajar. Supaya jangan diulangi kesalahan yang sama, tapi jangan sampai memudaratkan masyarakat. Termasuklah macam apa yang Dok cakap tadi, orang-orang Islam kita yang bekerja di kekhidmat tu lah, orang Melayu Islam kita. Kecuali melainkan kita ni kata, okey tak apa, jangan risau, kita sediakan platform peluang pekerjaan yang baru untuk orang Islam kita. Dan cerita lain lah. Ketiganya ialah, kalau boleh kita cari solusi yang lebih damai. Bulan puasa Islam mengajar kita, Dok, untuk lebih mengambil pendekatan yang damai, yang orang kata yang tenang. Kalaulah boleh saya cadang, Kekhidmat berjumpa dengan pemuda UMNO Malaysia ataupun wakil kerajaan, tak salah kalau saya rasa Kekhidmat host satu acara buka puasa bersama dengan umat Islam dengan di semua outlet. Daripada dia buat banner minta maaf tu, buat satu majlis buka puasa bersama dengan orang Islam. Tunjukkan keikhlasan you yang betul-betul you nak minta maaf dengan orang Islam. Dan ajak masyarakat Islam tu buka puasa bersama-sama dengan Kekhidmat. It's a good move. And kita sebagai orang Islam ni akan menerima. Pasti akan menerima. Kita ni orang Melayu lembut ni. Orang Melayu ni pemaaf sebenarnya. Kita ni hati cepat lembut. Jadi kalau ada that kind of gesture, ada inisiatif daripada Kekhidmat nak menampakkan yang you ikhlas, tanpa kita menidakkan perkara pertama tadi, Dok, undang-undang kena buat. Then I think kita boleh de-escalate. Kita boleh de-escalate. Sebab sekarang ni pertikaian dan percakaran dan bukan berlaku di peringkat Kekhidmat. Pertikaian dan percakaran dah berlaku di peringkat ahli-ahli parlimen, ahli-ahli adun, ahli-ahli politik, ahli-ahli NGO. Ni dah kita takut nanti bila kita keep on escalating, there is no coming back. Itu yang saya takut. Jadi kita sebagai pemimpin, mungkinlah kita kena cari juga jalan, titik pertemuan untuk meredakan keadaan. Yang ni penting. Walaupun kita tak bersetuju dengan apa yang berlaku, tapi kita kena ambil pendirian untuk, okay, we have done enough. Kita dah escalate sampai yang Di-Pertuan Agong pun dah keluarkan titah baginda. Okay, kita de-escalate. Kita de-escalate. Itu pendapat saya, Dok. Baik. Jadi kita akan berhenti untuk topik yang terakhir. InsyaAllah kembali lagi selepas ini. Relax bro.